Hey guys, Assalamualaikum, what's up? Welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih kepada anda-anda yang mana subscribe, yang mana like dan komen yang baik-baik. Dan terima kasih juga sebab setia menunggu aku punya video. Mata macam ngantuk? Ya betul, memang tengah ngantuk. So guys, hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak kongsikan rahsia ataupun macam mana cara salah satu kaedah yang macam mana kau nak fokus sesebuah trend tu. Macam mana kau nak fokus sama ada ini sekarang tengah trend up ke, tengah trend buy ke, which is macam mana kau nak fokus ini tengah position apa yang kau patut tunggu. Kau faham tak? Kau faham tak? Maksudnya bila kau orang buka chat tu, kau orang tahu, oh ini apa yang aku perlu tunggu adalah position ini. Okay, ini apa yang aku perlu tunggu adalah peluang untuk ini. Kau buka chat, kau tengok harga tu, kau tahu kau nak fokus arah apa, trend apa yang kau patut fokuskan. Jadi kat video kali ni aku nak kongsikan salah satu rahsia ataupun salah satu cara macam mana kau nak kenal pasti benda tu. Kalau belik tu buat faham je. Kau tengok mata pun dah tahu ngantuk kan. Jadi kalau kau nak tahu macam mana cara tu, tengok sampai habis lah. Okay guys, so kat sini aku akan tunjukkan macam mana kau nak fokus sama ada benda tu dalam kau nak fokus position buy ke, position sell ke. Maksudnya kau nak tahu yang walaupun apa pun yang price tu buat, dia still dalam satu arah yang sama. Maksudnya kalau analisa kat awal-awal tu macam ni nak turun ni, tapi tiba-tiba ada kenaikan ke, ada retracement ke, kau dah jadi ragu-ragu dan was-was. So macam mana kau nak fokus pada hala tuju yang sama macam kau analisa awal-awal tadi. Kau faham tak? So kau tengok kat sini ni contoh kita ambil pair lain, pair Euro AUD ataupun DJ. Oh, Euro AUD akan berlaku penurunan lagi ya. Kita tengok kat Euro AUD ni memandangkan aku dah masuk position sell lagi tu kat sini. Aku hold dalam berapa pip dalam tu 900 pip. Bukan nak cerita pasal macam mana masuk entry, macam mana nak fokuskan sesuatu position. Dan kat sini juga kau boleh kenal pasti macam mana kau nak hold position tu adalah dengan kau tengok support and resistance. First of all, nampak bahasa Inggeris kau? Stop it. Get some help. First kau kena tahu dulu support and resistance tu macam mana fungsi dia. Jangan semata-mata kau faham, oh resistance kat atas, support kat bawah. Jangan semata-mata nampak benda tu. Kau kena faham satu benda, bila level support dan resistance tu belum dipecahkan, bermaksud belum ada tanda-tanda. Itu salah satu. Belum ada tanda-tanda potensi harga untuk bertukar arah. So kita ambil contoh dekat Euro AUD ni, dekat time frame M15. Kau tu nampak kat sini, Euro AUD ni tengah dah breakout previous support kat sini ni. Dia dah breakout previous support kat sini. Ini let's say lah kau kata pattern apa-apalah, ikutlah kau nak panggil pattern head and shoulder ke, QM ke, apa benda ke, macam ni pak. Sampai sini, dia break support. So dekat M15 dah berlaku minor ataupun sekali breakout untuk support ataupun breakout sell. Dan masa ni kau dah identify, ni position untuk aku fokus sell ni. Tengok apa yang berlaku kat sini. Let's say lah, tiba-tiba berlaku kenaikan ni. Berlaku kenaikan ni sebanyak 50 pip. Macam mana dengan kenaikan 50 pip ni kau tak goyah? Maksudnya kau still dengan position yang di mana kau analisa untuk penurunan yang akan berlaku. Kau faham tak? So macam mana cara supaya kau tak goyah dalam kau punya direction? First kau kena tahu betul-betul lah macam mana nak identify direction. Simple macam aku sebut tadi. Selagi tak ada nampak level resistance yang di break, tak ada, selagi tu tak akan bertukar arah. Kita stay je dengan position yang sama. Tambah lagi bila benda tu dekat lower time frame. Contoh kat sini, mana resistance yang terdekat, previous resistance dekat sini. Ni previous resistance kan. Aku tanda pakai zone sebab aku takut kalau pakai line kau keliru pula nanti jadi serabut kan. So ini adalah level resistance yang terdekat. Lepas berlakunya penurunan ni, ini adalah level support yang terdekat. So bila dah dipecahkan, kau tengoklah pula bila penurunan ni berlaku, kau dah analisis, ni nak turun. So tiba-tiba jadi pula kenaikan sebanyak 50 pip. Ni kenaikan yang momentum ni. Jangan kalut, jangan gelabah, jangan gabra dan terkentut. Sebab kau dah tahu dah kat sini adalah resistance dia. So macam mana pun kalau dia nak bergerak ke atas, dia nak kena lepasi resistance ni. Dia nak kena lepasi level resistance ni. Ini secara teori. Sebab secara asas yang buta-buta dia, level support kalau dipecahkan, mostly kita akan expect untuk penurunan yang akan berlaku. So kat sini, level support dah dipecahkan. Apa yang kita tunggu adalah penurunan. So kalau kita takut dengan momentum yang datang, dia dah momentum dia dah breakout ini keluar engulfing lah, double engulfing lah apa semua, kita jangan kalut. Sebab position yang kita perlu fokus kat sini adalah sell. Jadi nak masuk position, nak counter position buy tu, harga perlu break previous resistance, which is dia kena break kat sini. Resistance ni dia perlu dipecahkan. So tak kisahlah dia naik 100 pip lah katakan. Kat sini in case dia naik berapa pip, dia naik sampai 50 pip lebih. So kalau dia naik 50 pip, jangan goyah, faham tak? Jangan rasa
Sebab ada tau setengah trader yang dia rasa macam dia dah momentum kuat lah. Sebab korang terlalu expectkan zero float. Korang tak nak floating tu berlaku. Sebab tu aku dah pernah sebut sebelum ni pasal stop loss. Kat mana tempat ataupun level yang bersesuaian untuk kita letak kita punya stop loss adalah di atas resistance untuk sell dan bawah support untuk buy. Atas resistance ni tinggi lah sampai 90 pip. So minimizekan lah. Cara nak minimizekan tu pula banyak cara. Sama ada kau tukar kau punya lot size ataupun kau tukar time frame. Ada banyak cara untuk minimizekan risiko. Jangan kau ingat risiko ni semata-mata di stop loss besar atau kecil. So berbalik pada topik asal kita, macam mana kita nak stay dengan satu direction. Tengok kat sini level resistance dipecahkan tak? Tak. Price still lagi buat dia naik, dia buat penurunan. So ini adalah level resistance yang terdekat pula, dan ini adalah level support yang terdekat. So dia naik sekali lagi. Berapa pip pula dia naik kali ni? Kali ni dia naik 60 pip. Kat sini ada dua engulfing. So jangan ingat semata-mata keluar je apa-apa momentum ke apa, dia nak terus bertukar arah. Ataupun jangan mudah goyah. Sebab tu mana-mana signal aku bagi, kadang aku selalu sebut dekat dalam group live trade, SL aku sebenarnya besar lagi ni 35 pip, tapi somehow bila aku monitor 17 pip dia aku suruh close. Dia floating 20 pip, 23 pip, hope running profit. 2-3 tahun dulu aku pernah lepak kat seorang rumah trader ni. Bila aku datang dia kata, ni budak stop loss besar. Sebab dulu memang aku sendiri trade, aku pakai stop loss yang besar, 40 pip, 45 pip, 50 pip. Sebab apa? Sebab aku letak stop loss dekat atas resistance. Aku bukan ambil 20 pip, bukan ambil 10 pip, bukan ambil 17 pip, bukan ambil sewenang-wenang yang aku nak. Aku akan ambil stop loss atas resistance, bawah support. So kalau atas resistance tu daripada tempat aku entry, aku dah analisa, ni ngam ni, aku entry kat sini ada doji apa bla bla bla. Aku tarik ni, aku pun kira atas resistance berapa. Tengok 40 pip, aku akan genapkan ke 45 pip. So benda yang sama, tengok selagi tak ada resistance ataupun level resistance yang dipecahkan ataupun dia capai ke, dia buat something ke, stay dengan position yang sama walaupun dekat mana-mana time frame. Tengok contoh kat Euro AUD. Aku tanya, kau ada nampak tak satu je, bagi satu level resistance yang dipecahkan. Kat sini dia sampai, nampak? Macam aku cakap tadi, at least sampai, nampak? Dia sampai. Ni minor resistance dia sampai. Ni dia sampai. Dia sampai. Mana lagi yang kecil-kecil? Kau boleh nampak kat sini secara purata ataupun secara view besar, view kasar dia, semua level paras high ataupun paras ketinggian harga tu membuat penurunan. Maksudnya kat sini menunjukkan tak ada satu pun level resistance yang berjaya dipecahkan. So that's why aku masih ini stick masih sell, ini stick masih buy, ini masih dalam penurunan. Kalau orang datang PM aku personal ataupun kadang-kadang aku bagi dekat channel Telegram sesebuah pair tu, aku akan sebut apa? Untuk Euro AUD ni kita akan fokus penurunan. Kita akan fokus untuk position sell. Sebab apa? Sebab apa kau boleh fokus position sell? Sebab kau dah boleh analisa kat sini, tak ada satu pun level resistance yang dipecahkan. Semua terus membuat penurunan. So tak payah fokus position buy, tak payah dah. Position yang perlu kau fokus dan tunggu peluang adalah sell. Sebab apa? Keadaan harga sedang membuat penurunan. So kau tengok kat sini, semua membuat penurunan. Ni naik ni ni dia dah naik ni. Ni dia dah breakout resistance ni. Kenapa dia tak terus naik? Let's say korang tanya. Kau kena tengok balik. Time frame apa ni? Ni time frame M15. Ini kalau dekat H1, dekat H4, tak ada satu resistance pun di breakout. Kita pergi tengok. Ini time frame H1. Ada nampak level resistance yang dipecahkan? Tak ada. Tapi dia yang sedang buat resistance kat sini. Ni level resistance. So nak fokus pula masuk position buy, kita nak price break dia. Tapi tengok apa price buat. Price still break previous support. Nampak dia break kat sini. Dia break juga support tu. So bila dia break support, tak ada reason. Tak kisahlah kau nak tengok look to the left. Kat sini ada level SBR lah apa benda ke apa benda. Tak. Kita tengok yang current price sekarang. Jangan terlampau overlook to the left. Aku dah pernah explain dah sebelum ni. Tak. Aku explain kat webinar. Sorry. So kau boleh tengok kat sini. Selagi level support tu terus dipecahkan, selagi itulah position yang kita perlu fokuskan adalah sell. Macam mana nak tunggu peluang sell? Tunggu dekat M15. Tunggu kat lower time frame. Macam mana kita nak tahu dekat lower time frame pun akan berlakunya penurunan? Method yang sama. Kau tengok. Kau nampak kat sini ada tak level resistance yang dipecahkan? Kau boleh tengok mata kasar kat sini. Ini resistance kat atas. Nampak? Ada tak yang resistance yang dipecahkan? Mana ada? Semua terus buat penurunan dan break support. That's why masa aku mula-mula cakap tadi, aku berani cakap Euro AUD kan aku cakap awal-awal starting tadi. Euro AUD target aku masih penurunan. Jadi saya kau tanya, macam mana kau tahu Euro AUD akan buat penurunan lagi? Macam mana kalau dia buat kenaikan? Kalau dia buat kenaikan sekalipun, aku selalu bagi tahu kat group live trade, jangan mudah gabra dengan satu movement. Dah pacak, dah junam. Kadang-kadang dia pacak lah
sampai 70 pip pun belum tentu dia nak terus pacak sampai dia beratus-ratus pip sampai berubah trend, tak. Yang dia naik ataupun pacak ke apa benda tu, itu adalah movement retracement untuk dia sambung trend terus ke bawah. Yuk, macam mana kau tahu dia akan terus ke bawah? Kenapa kau tak tengok look to the left? Kau tengok sini baik-baik. Ini adalah satu range. Dalam ni adalah satu range ataupun satu tempoh waktu yang panjang, yang jauh. So kalau dia nak tengok look to the left, ada apa je kat sini? Dah tak ada apa. Even kalau kita nak fokus position buy ataupun position sell dekat sesebuah pair tu, aku bukan fokus pada level ada zone apa kat sebelah itu secondary. Tapi apa yang kita perlu fokuskan untuk kita masuk position buy ataupun sell, kita nak tengok apa yang harga buat sekarang. Banyak je harga yang dia dah sampai kat level SPR, RBS ke apa pun tembus juga. Penting untuk tengok apa yang current price berlaku sekarang. CP tu apa? CP tu current price. Current price tu berlaku apa sekarang? Kalau kau tanya macam mana nak hold dan stick dengan satu direction, adalah tengok level support dan resistance tu sendiri. So that kau boleh tahu, oh, direction ni masih penurunan. Bila masih penurunan, position yang kau perlu fokus adalah sell. So any buy setup, which is entah somehow kau dapat buy setup, kau jumpa setup ataupun peluang buy, itu hanyalah short setup. Sebab kau tahu, contoh kat sini ada wave punya konsep. Tapi kalau kita masuk pun hanya short setup. Sebab apa? Sebab tak ada significant resistance yang breakout yang menentukan harga akan bertukar arah. So any buy setup, macam mana tiba-tiba kau analisis, ini ada buy ni, tapi price sedang membuat penurunan. So itu adalah short setup. Sebab tu sebelum ni kalau aku ada bagi mapping, sebelum ni aku kuat bagi mapping kat Telegram, aku akan sebut any sell setup only short setup, any buy setup only short setup. Sebab apa? Short setup untuk dia terus sambung buat perjalanan turun ke bawah. Short setup, long sell balik. So aku harap kau faham kat sini secara teori dan secara teknikalnya macam mana kau nak hold sesebuah trend tu, ataupun macam mana nak stick dengan satu perjalanan yang sama. Kau tengok ada tak nampak any level resistance yang dipecahkan dekat sini? Mana ada? Tak ada pun. Tak ada pun yang nak usaha tembus, tak ada. So simple je. Macam mana kau nak stick dengan satu position, mana-mana pair, mana-mana aku masuk ke pair apa-apa pun, kalau aku ada bagi signal ke, aku buat live trade ke, macam mana aku stay, aku still hold, aku still berkeras dengan satu position yang sama, adalah aku follow konsep tu. Salah satunya, macam aku cakap awal-awal tadi, salah satu cara macam mana kau nak stick dengan direction yang sama adalah tengok level support dan resistance. Selagi tak ada resistance, kau tengok kat sini, dia naik lah macam mana pun. Dia buat apa? Dia buat penurunan, dia naik, dia turun balik, tiba-tiba dia naik, still tak ada breakout apa-apa resistance kat sini, tak ada pun tokoh yang nak menyambung kenaikan tu, tak ada. Tambah lagi ni dekat M15. So nampak, still dia break support. Bila dia break support ni, dia terus turun. So itu adalah salah satu cara macam mana kau nak stick dengan satu hala, satu movement ataupun trend yang sama, tanpa rasa goyah dengan sebarang movement yang opposite lah. Maksudnya kalau kau stick dengan penurunan, tiba-tiba datang macam ni, nampak momentum buy datang, ni dah lain ni nak sambung trend ni, dah ada konsep ABC ni, ni nak kenaikan ni, naik sampai berapa pip. Jangan goyah, jangan mudah gabra, jangan ni dah buy ni, dah cut loss apa semua. Aku sendiri pun pernah rasa macam tu. Itu berkaitan dengan emosi. Semua orang rasa, semua orang alami. Tapi the thing is, kita ada asas tu. Apa benda yang menentukan kita yakin atau tidak adalah kita punya emosi dan juga kita punya pengalaman. So guys, itulah cara, salah satu macam aku cakap tadi, salah satu cara macam mana kau nak stick dengan satu trend yang sama. Maksudnya kat sini untuk senang kau nak fokus. Maksudnya kalau kau nampak movement penurunan, position yang kau perlu fokuskan adalah peluang untuk sell. Maksudnya macam mana pun kau nak cari setup sell je, ada setup sell masuk, ada setup sell masuk. So aku rasa itu je daripada aku untuk video kali ni. Aku agak memberi input yang baik. Kau boleh join public channel Telegram aku, Fokyok Trading Circle. Aku hanya ada satu ni je channel Telegram untuk public. So yang kalau kau nampak yang lain-lain tu, selain daripada menggunakan link yang ada kat description, itu adalah fraud, itu adalah channel scam yang menggunakan nama dan identiti aku. So kalau nak selamat, kau klik je link yang ada kat bio untuk masuk ke channel Telegram aku. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dekat next video. Kau jangan lupa komen apa-apa yang kau nak aku kongsikan. InsyaAllah kalau ada kesihatan yang baik dan umur yang panjang, aku akan kongsikan. Doakan kebaikan dan keberkatan ke atas aku. Moga korang dimurahkan rezeki dan dijauhkan daripada segala musibah dan bencana. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum.